Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung malam ini daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi pada kalam Muhashshi rahimahullah, qawluhu wal lahni wal i'rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Muhashshi kita mensyarahkan pada kalam berkaitan dengan sifat kalam Allah, bahawa kalam Allah itu sifat yang munazzahun anil harfi was-sauti wat-taqdimi wat-ta'khiri was-sukuti wal-lahni wal-i'rabi wasairi anwa'i taghayyurati. Kata Muhashshi wal-lahni wal-i'rab, dan juga maha suci kalam Allah daripada lahan, silap dan juga i'rab, perubahan baris. Ay li'annahuma min sifatil alfaz, kerana semua itu daripada sifat alfazil hadithah, sifat lafaz-lafaz yang baharu, lafaz baharu, lafaz makhluk. Jadi ada berlaku i'rab, ada berlaku lahan. Wa qawluhu wasairi, sair bermakna baqi anwa'i taghyirat, dan lain-lain perubahan-perubahan yang lain. Kalmaddi, seperti mad panjang, wal qasri, dan qasar pendek, panjang pendek bacaan lafaz, wal idgham, bacaan idgham, masukkan satu huruf kepada huruf yang lain, wal gunnah, dengung, wa ghairi dhalik, dan selain daripada demikian. Kerana ini semua lafaz nisbah kepada makhluk. Dia keluar apabila udara itu melalui pada makhraj tertentu dan berlaku keadaan tertentu, hay'ah makhsusah lil fami wal halqi, dan juga syafah. Jadi semua itu bila keluar suara daripada tempatnya, maka keluarlah bunyi-bunyi lafaz tertentu. Kenapa mustahil? Lianna illahnya, lianna hadhihi kullaha, kesemuanya ini, hadha ila akhirih, lianna hadhihi kullaha min awsafil kalami al-hadithi, ini kesemuanya daripada sifat-sifat kalam yang baharu. Wa kalamullahi ta'ala qadim, walhal sedangkan kalam Allah itu qadim. Yang kita bicarakan panjang, pendek, mad berubah, i'rab, lahan dahulu, kemudian huruf, suara, itu sifat kalam makhluk, kalam baharu. Walhal kalam Allah Ta'ala tu qadim. Wal qadim la yusafu bi awsafil hawadithi, maka yang qadim tidak disifatkan dengan segala sifat-sifat makhluk. Wa kaifiyatuhu majhulatun lana, dan kaifiatnya kita tak mampu tahulah. Kaifiatnya kita tak mampu tahu. Okey. Jadi di sini lianna hadhihi kullaha ila akhirih, hadha dalilun aqliyun, ini dalil aqli.
ala kaunil kalami munazzahan, daripada dalil akli atas bahawa keadaan kalam itu, yakni sifat kalam itu maha suci, amma zukira, daripada barang yang telah tersebut. Ini dalil aklinya. Apa dalil kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara? Dalil aklinya kerana huruf dan suara itu sifat makhluk. Maka lazimlah kalau kalamullah itu berhuruf bersuara, maka kalamullah bersifat dengan sifat makhluk. Bila sifat Allah, iaitu kalamnya itu bersifat dengan sifat makhluk, maka zat yang bersifat dengan sifat makhluk pun baharu jugalah. Nampak? Itu dalil akli. Wa amma dalilu alaihi, alaihi nafsihi, alaihi ay alal kalam, nafsihi. Okay. Fahuwa sam'iyun, iaitu sam'i. Mana? Dalil atas bahawa Allah mempunyai sifat kalam itu. Wa amma dalilu alaihi ay alal kalam, nafsihi, diri kalam itu, fahuwa sam'i, itu dalil sam'i. Ada dalam Quran, wa kallamullah Musa taklima, itu dalil sam'i, bahawa terdapat dalam Al-Quran dan hadis menyatakan bahawa Allah berkata-kata. Bila berkata-kata, lazimlah mestilah ada sifat kalam. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Okay, habis itu dia akan terang nantilah. Wa qawluhu la yusafu bi awsafil hawadithi, tidak disifatkan dengan sifat makhluk. Wa illa lakana hadithan, kalau tidak nescaya kalamullah itu baharu juga. Fayakunu, maka jadilah man qamat bihi kadzalik. Man qamat ay man qamat as-sifatu bihi biman. Jadilah sesiapa yang berdiri sifat itu padanya, kadzalika ay hadithan. Maka bila sifat tu baharu, zat yang bersifat dengan sifat baharu, tentulah zat itu baharu juga. Itu jelas. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil, kama marra, sebagaimana telah lalu. Wa qauluhum, kemudian timbul iskal sini. Dia kata ada pun perkataan wa qauluhum, dan perkataan mereka para ulama. Mereka sebahagian ulama ahli kalam bila membincangkan tentang sifat kalamullah, mereka buat perumpamaan dengan kalam nafsi yang ada pada kita. Kata dia, wa qauluhum kalamullahi ka kalamina an-nafsi. Bermula sifat kalam Allah itu ialah seumpama sifat kalam kita yang nafsi. Ini nak bincang sifat kalam Allah, yang mana sifat kalam nafsi Tuhan tu. Dia kata macam kita lah, ada sifat, ada kalam nafsi kita. Kaum ulama sebahagiannya membuat bandingan begitu. Apa maknanya? Dah gitu samalah. Macam mana kita kata apa nama ni dak sama? Dah bila kita kata kalam kita yang nafsi, tidakkah kita menyamakan? Dia kata ada pun perkataan para ulama, kalamullah ka kalaminan nafsi, maknahu, maknanya annahu mithluhu fi kaunihi laisa biharfin wala sautin. Hanya perumpamaan atau misalan. Ka tu. Tashbih itu dari segi tidak berhuruf, tidak bersuara je. Jadi ulama mendatangkan perumpamaan kalamullah, kalam, sifat kalam Allah itu sama dengan kalam nafsi kita dari segi kalam nafsi kita berhuruf ke bersuara tak? Tak berhuruf, tidak bersuara. Kita punya dalaman kita ni. Dalaman kita. Kita punya sifat kalam hak dalam ni. Kemampuan untuk berkata-kata tu. Adakah kemampuan berkata-kata tu berhuruf bersuara? Tak. Nampak tak? Tak berhuruf, tidak bersuara. Bahkan huruf suara tu kesang dia. Sebab itu orang bisu yang tak ada sifat kalam, adakah dia boleh nak bertutur? Tak boleh. Nampak tak? Jadi perumpamaan tu tashbih dari segi satu wajah saja. Daripada segi nak beri faham bahawa adanya sifat kalam pada Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan itu tidak mustahil pada akal. Maka
ulama ahli sunnah buat contoh untuk tujuan rad kepada Mu'tazilah yang mengatakan bahawa kalam mesti berhuruf bersuara. Maka mustahil Allah itu ada sifat kalam. Sebab kalam itu mesti berhuruf bersuara. Maka Mu'tazilah menafikan sifat kalam. Dah Tuhan macam mana bercara? Tuhan cipta kalam pada yang lain. Tuhan cipta kalam pada yang lain. Dia sendiri tidak bersifat kalam. Maka ahli sunnah rak balik Mu'tazilah dengan mengatakan bahawa tidak lazim kalam itu mesti berhuruf bersuara. Contohnya, kita mempunyai sifat kalam. Sifat kalam kita, kalam nafsi kita itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka didatangkan dengan istidlal dengan syair. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Itu untuk menjadikan contoh ataupun istidlal bahawa di segi bahasa Arab pun kalam itu tidak mesti berhuruf bersuara. Dia umum lagi kalam tu. Nampak tak? Okey. Maka begitu tujuannya nak menyatakan bahawa kalam nafsi Tuhan tu tidak berhuruf, tidak bersuara, itu ma'kul. Ma'kulun, boleh diterima akal. Tidak pelik pun. Terutamanya pada nak menolakkan pandangan Mu'tazilah lah di sini. Pada menolakkan pandangan Mu'tazilah yang menafikan kalam nafsi. Nampak tak? La fi annahu aradun. Bukan pada nak menyamakan bahawa kalam Tuhan itu aradun, ataupun kalam nak menyamakan dari segi aspek. Dia kata macam kalam nafsi kita. Bahawa kalam nafsi itu aradun yasbiquhul adamu wa yatra'u alaihi. Yatra'u alaihi ay al-adamu. Dari segi bahawa dia itu didahului oleh tiada dan mendatangi tiada. Bukan nak buat perumpamaan ikut aspek ni. Aspek bahawa kalam nafsi kita, tak. Ada dahulu tak ada, lepas tu ada. Kemudian tak ada balik. Bukan gitu. Wa yataqaddamu ba'duhu ala ba'din, dan mendahului sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Nampak kita susun perkataan tu. Bismillah. Dulu kita sebut, baru sing, baru mi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut bismi, baru sebut lafzul jalalah, baru sebut ar-Rahman ar-Rahim. Ada dahulu ke diam? Bukan. Bukan nak segi aspek tu. Wa innama qasadu, hanya senya ulama mengqasadkan, mengumpamakan kalamullah dengan kalam nafsi kita. Qasadu bihi ar-radda, mengqasadkan dengannya, dengan perkataan mereka itu, rad ke atas ba'dil hashwiyah, ke atas sebahagian golongan hashwiyah. Golongan hashwiyah ni musyabbihah lah. Musyabbihah. Yang mana? Golongan hashwiyah musyabbihah fi hasrihim, yang mereka menghadkan al-kalama fil hurufi wal aswat. Kalam itu berhuruf dan bersuara. Ini juga satu aspek yang mana tujuan ulama ahli kalam kita ni, ahli sunnah wal jamaah, bila menerangkan sifat kalam, dia menyatakan kalam itu ada kalam nafsi, ada kalam nafsi. Dan kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala yang qadim itu, yang dimaksudkan itu ialah kalam nafsi. Kalam nafsi. Jadi ini juga nak rak kepada pandangan hashwiyah, golongan al-musyabbihah, ataupun kita kata sekarang ini Taimiyun ataupun Wahabiyah lah, yang mereka menyatakan bila kalam tentulah berhuruf bersuara. Bahkan mereka pergi lebih pada itu. Tengok pada video mereka kata Tuhan bercakap dengan bahasa Arab dengan Nabi Muhammad, bercakap dengan bahasa Ibrani dengan Nabi Musa, Nabi Isa dengan bahasa Syriani. Nampak tak? Dah ada dahulu, ada kediang. Dia menggunakan kisah wa kallamallahu Musa taklima tu. Tuhan bercakap pada waktu tersebut dan berhenti cakap pada selesai munajat. Jadi semua itu mereka memahamkan bahawa kalam itu mesti, lazim, ada huruf, ada suara, ada dahulu, ada kediang. Sebab itulah Imam Sanusi dalam muqaddimat dia kata antara sebab jadi kufur dengan bid'ah ialah tidak dapat membezakan antara hukum akal dan juga al-jahlu bi ahkamil bi ahkam al-aqli.
jahil tentang hukum akal dan tak dapat membezakan hukum akal dengan hukum adat. Tak boleh nak beza hak mana hukum akal dan hak mana hukum adat. Adakah berlazimang lazim akli ataupun lazim dari segi adat sahaja? Maka dia kata kalau bercakap mesti berhuruf bersuara. Contohnya Quran. Quran itu jelas bahasa Arab. Dia guna contoh gitu. Nampak? Maka golongan Hasyawiyah menhadkan fi hasrihim al-kalama fil hurufi wal aswat. Pada huruf dan suara-suara. Dan wa qawlihim ay ar-radda ala ba'd al-hasyawiyah fi hasrihim wa qawlihim dan wa fi qawlihim kalamullahi bi hurufin wa aswatin. Kalam Allah tu ialah dengan huruf dan suara. Jadi bagaimana kita nak ra' dia? Maka faqila, maka dikata ay ala sabi raddi. Faqila lahum, jawab kepada ra' mereka, yantaqidu hasrukum, terbatal hasar kamu, menghadkan ataupun pengkhususan kamu kalam itu berhuruf bersuara itu yantaqid, terbatal. Terbatal dengan siapa? Yantaqidu hasrukum dzalika bikalamina an-nafsi, dengan buktinya kita mempunyai kalam nafsi kita. Bila kita tidak berbicara tu dengan berlafaz berbunyi tu, adakah kita tidak mempunyai sifat kalam? Tidak, kita mempunyai sifat kalam. Tu kalam nafsi orang panggil. Jadi kalam nafsi kita, ketika kita tidak berbunyi pada mulut itu, adakah kita nak kata dia itu berlafaz dan berhuruf bersuara? Tak. Dah kita bisu ke? Kita tak bisu. Bisu lain, diam lain. Tapi ada ke tidak kalam itu? Ada. Orang panggil kalam nafsi. Maka tertolaklah sendiri dakwaan kamu bahawa kalam itu mesti berhuruf bersuara. Jadi benda ni kadang monolog jadi benda ini kadang akal kita tak payah fikir panjang-panjang. Ni bukan falsafah ni. Siapa nak nafikan bahawa ketika dia diam tu, masa dia diam tu dia mempunyai sifat kalam? Tu masuk kalam nafsi. Dan bila kalam nafsi tu tak berhuruf, tidak bersuara pada makhluk, maka apa mustahilnya ataupun di manakah kenapa kita nak menafikan kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara? Dia kata Quran tu ada bahasa Arab tu, kita bunyi. Betul lah Quran. Sekarang ni kita bukan bincangkan Quran. Kita membincangkan sifat kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita tak bincang lagi kalam Allah kepada Nabi Muhammad, kalam Allah kepada Nabi Musa, kalam Allah kepada Nabi Isa, kalam Allah kepada Nabi Daud dan seumpamanya. Okey. Jadi kata faqila lahum yantaqidhu hasrukum dzalika bikalaminan nafsi wa huwa alladhi yudabbiruhul mutakallimu fi nafsihi, iaitulah yang disusun oleh orang yang berkata-kata dalam dirinya. Sebelum cakap tu kadang-kadang kita susun dulu. Susun. Kita nak cakap apa tu? Kita susun dulu. Fa innahu kalamun. Kerana itu juga dipanggil kalam hakikatan. Pada hakikat orang panggil kalam juga. Dah ada huruf, ada suara ke? Tak ada huruf, tak ada suara. Dah tak betul lah dakwaan kamu bahawa kalamullah tu mesti berhuruf bersuara. Walaysa biharfin, dan kalam nafsi kita tu laisa biharfin wala sautin. Bukan dengan huruf dan bukan dengan suara. Habis. Jadi perbahasan kalam ni sebenarnya panjang lah. Sampai ni pun ada orang tak puas hati lagi dengan sifat kalam ni. Hatta dia rok pandangan ulama' silang kita pun. Jadi sebenarnya ulama' dah kata dah bahawa bincangan kalam ni bincangan yang nama pun ilmu kalam. Nampak tak? Jadi biarlah perbincangan itu tidak menyebabkan kita menjadi perbincangan itu pastikan dia itu tidak menyebabkan kita jadi celupa ataupun bercakap merendahkan para ulama' Islam kita al-Asy'ariyah, ataupun kita nak menghina ulama' dahulu. Jadi itu sia-sialah perbincangan akidah sedemikian. Pertamanya kena faham dulu perbincangan tu. Yang keduanya, kalau benda itu ada ihtimal, ada kebenarannya, kita terimalah. Kita kekalkan dalam dairatul khilaf.
benda furuk. Benda furuk. Kecuali lah benda yang jelas-jelas salah, silap. Menyifatkan kalamullah dengan sifat-sifat makhluk tu kena tolak lah. Lagi pula biarlah akidah itu menatijahkan kita kepada takwa. Menatijahkan pada takwa. Tapi kalau perbincangan kalam ataupun akidah menatijahkan kepada kita menjadi bukan takwa, putu kuah. Putu kuah ni sejenis makanan. Siapa tak kenal, Google. Jadi putu kuah, orang tak panggil takwa. Jadi sia-sialah. Pengajian ni biarlah boleh bawa kepada takwa. Nampak tak? Kama la nuhitu. Jadi bagaimana sifat kalam tu sebenarnya? Dia kata wa kaifiyatuhu majhulatun lana. Kaifiyat bagaimana kalamullah tu kita tak dapat tahulah. Kita hanya sebut sebagaimana Allah Ta'ala sebut dan kita huraikan sebagaimana huraian yang ulama-ulama kita sebutkan. Lebih pada itu, kita serah pada ahli ni. Nampak? Nak tahu hakikat sebenar, tak mampu tahu lah. Macam mana kita nak mengetahui hakikat Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan akal kita. Akal ni alat berfikir. Alat berfikir ni, akal ni Tuhan cipta. Tiba-tiba akal ni boleh tahu lebih daripada pencipta dia. Pelik lah tu. Tak pelik lah. Jadi tak benda yang maknanya benda yang hakikat ialah akal kita memang tak boleh mengetahui hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu dia kata wa kaifiyatu majhulatun lana kama la nuhitu bi dzatihi, sebagaimana kita tidak dapat ihatah, dapat mengetahui secara menyeluruh tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat zat kita tak tahu. Tak. Zatul muttasifu bis sifatil kamaliyah. Kita hanya boleh i'tiqad bahawa Allah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tu. Hakikat zat tak boleh tahu. Cuma kita dah nafi tu kerana Tuhan nafi kan sifat makhluk. Dia kata zat Tuhan tidak berjirim, tidak berjisim, tidak bertempat, tidak mengambil ruang, tidak berterikat dengan masa. Hak tu kita cakap pasal Tuhan, bukan kita cakap pasal makhluk, sifat makhluk yang kita nak nafikan pada Tuhan. Hak tu dia. Okey. Wa bi jami'i haqa'iqi sifatihi, dan dengan sekalian hakikat sifat Tuhan. Okey. Kata Muhasyir rahimahullah, kama la nuhitu, sebagaimana tidak dapat kita ihatah, tak dapat meliputi ilmu kita tentang hakikat Allah, zat Tuhan dan sifatnya. Ini qauluhu ni jawabun amma yuqa. Ini jawab kepada soal yang ditanya. Idza kanat kaifiyatuhu majhulatan, apabila kaifiyat Tuhan itu jahil, tidak diketahui, kaifa yasughu lakum al-hukmu, bagaimana boleh bagi kamu oleh berhukum, bagaimana kamu boleh berhukum alaihi ke atas Tuhan, bi annahu yata'allaku, bahawa kalam itu bersifat bi kulli wajibin, dengan setiap yang wajib, yang mustahil dan harus. Katakan kaifiyat sifat Tuhan tak boleh tahu. Kenapa kamu berani yasughu lakum al-hukmu, layak dan boleh bagi kamu, kenapa boleh bagi kamu berhukum bahawa kalam Tuhan bertakluk dengan wajib mustahil harus? Tidakkah kata tak tahu tadi? Tiba-tiba kata bertakluk dengan ni. Jadi dia kata ila akhirih. Wa hasilul jawabi, hasil jawab bagi iskal itu, anna dhalika, bahawa demikian itu, la yuqdahu fi hukmina, tidak dicela pada hukum kita, alaihi, di atasnya, bima dzukira, dengan apa yang tersebut. Kata tak ada masalah kita mengatakan sifat Tuhan ni bertakluk dengan biang-biang. Itu tidak mencacatkan, tidak dicela pada hukum kita di atas Tuhan dengan apa yang disebut. Kal hukmi ala dhatihi, seperti kita menghukumkan di atas zat Tuhan, wasairi sifatihi, dan segala sifat Tuhan, bil ahkamil muta'alliqati, dengan seluruh hukum
yang berkait dengannya. Ma'ajahlina, dengan keadaan kita jahil bihaqaiqiha, tentang hakikat. Kita hukum, tapi hakikat kita tak tahu. Jadi menghukum dengan apa yang sifat yang wajib pada zat Tuhan dan sifat Allah Ta'ala itu tidak ada masalah. Tidak mencacatkan bahawa bahawa kita tidak tahu dengan hakikatnya. Maka bila begitu, fala yasa'una fi dhalika illa taslimu, maka tidak ada keluasan, tak mampu kita pada demikian itu kecuali illa taslim, serah je lah. Jadi kita menghukum tu kerana iqtida, tuntutan nas dan tuntutan Allah Ta'ala sendiri, supaya kita kenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tuntutan ayat Quran dan tuntutan hadis supaya mengenal Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengisbatkan dan menghukumkan apa yang Tuhan hukum, apa yang Nabi sebut dalam hadis. Hakikat tentang sifat dan zat tu tahu tak? Tak tahu, jahil. Tak ada masalah itu. Maka ketika itu tidak mampu bagi kita kecuali serah sahajalah. Okey. Jadi pandangan ahli sunnah jamaah itu pandangan yang sebenarnya bertepatan dengan Al-Quran dan hadis. Okey. Qauluhu wal huruf. Tengok tepi pula. Pembicaraan tentang huruf pula. Okey. Macam mana kita nak kata huruf itu mustahil? Kalamullah itu berhuruf bersuara. Kalam sifat kalam Tuhan ni, kalam nafsi ni. Kita kata sebab huruf suara itu sifat makhluk. Dia tu sifat baharu. Kok mana baharu tu? Wal hurufu. Sebab itu kita nak tasawur satu-satu, nak hukum tu kena tasawur betul. Jadi kadang-kadang yang silapnya pada saudara-saudara kita golongan Salafiyah Wahabiyah ni, mereka tu ambil hukum secara borong, nak bincang tepat. Tuhan apa salahnya Tuhan di langit? Sekarang ni jangan bincang tu, bincang apa maksud tepat tu. Dah kalamullah, Quran ada bunyi, ada lafaz bahasa Arab. Sekarang bincang apa itu huruf suara dulu. Ni nak cepat-cepat nak nafi. Tak betul Asy'ariyah. Menafikan Tuhan bertempat, menafikan kalamullah berhuruf bersuara. Dah cuba terang, huruf tu apa, suara tu apa. Jadi menghukum dengan secara borang itu bukan cara pemikiran yang diajar oleh para ulama. Kita nak hukum sesuatu, biar kenal dulu. Huruf tu apa? Apa itu huruf? Apa itu suara? Wal hurufu innama hiya ibaratun anhu. Huruf itu ibarat daripada kalam. Dia mentakbirkan kehendak apa yang dikehendakkan oleh kalam. Wal ibaratu ghairu al-mu'abbara anhu. Dan ibarat itu bukan benda yang ditakbirkan tentangnya. Jadi ibarat tu ialah ungkapan nak cerita tentang sesuatu. Okey. Adakah ungkapan itu ialah diri sesuatu? Senang sebut gitu. Ungkapan itu, huruf itu ibarat daripada kalam tu lah. Benda yang kita nak cakap tu lah. Maka ibarat tu bukan diri mu'abbar anhu, benda yang nak kita ibaratkan. Nampak? Kita kata kuda. Kuda itu, lafaz kuda itu bukan diri kuda. Senang itu. Kuda. Lafaz kuda itu panggil lafaz dia. Adakah lafaz itu diri kuda? Bukan. Kalau tidak, tubik kat mulut kuda. Tak? Tubik kat mulut kuda kalau gitu. Cuma dia tu mentakbirkan. Sebab itu kata wal ibaratu ghairul mu'abbar anhu. Falidzalika ikhtalafat biikhtilafi al-sinati. Maka dari kerana itu berbeza dengan berbezanya lidah. Orang Arab cakap hisan, orang Melayu cakap kuda. Orang putih cakap horse. Berbeza. Tapi bunyi beza, lafaz beza, tapi maksudnya siapa? Satu saja. Walam yakhtalif huwa. Tapi tidak berkhilaf mu'abbar anhu, sama je. Orang khabar horse, orang khabar kuda, orang khabar khail atau hisan tu dah sama. Mu'abbar tu sama. Okey. Tengok sini.
Kat mana ni? Oh, panjang lagi. Ni masuk dah ni. Nak masuk kepada perbincangan tentang Al-Quran. Yang kita kata kalamullah tu. Kok mana Al-Quran tu kita kata kalamullah? Padahal Al-Quran itu lafaz, berhuruf dan juga ada suara. Ada dahulu, ada kediam. Dimulai dengan surah Al-Fatihah, ditamat dengan surah An-Nas. Nampak? Macam mana? Tiba-tiba bila kita bincang sifat kalamullah, kita kata kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara. Ni iskal besar ni. Sini iskal. Nampak tak? Ini iskal. Sehingga, ialah siapa-siapa pun orang tu, kalau tak faham sini, kadang dia sembrono menuduh Asy'ariyah menafikan Quran tu kalamullah. Ini silap juga ni. Ini tuduhan terhadap Asy'ariyah bahawa Asy'ariyah menafikan Al-Quran itu kalamullah. Sebab bagi tuduhan mereka lah, Asy'ariyah kata kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara. Padahal Al-Quran jelas berhuruf, bersuara. Maka Asy'ariyah menafikan Quran tu kalamullah. Jadi Quran tu apa? Quran itu takbiran Jibril atau takbiran Nabi. Apa yang diibaratkan, dilafazkan oleh Jibril dan dilafazkan oleh Nabi. Makna sahaja daripada Allah. Ini tak betul ni. Ini bukan pandangan ahli sunnah ni. Bukan pandangan ahli sunnah. Bukan pandangan Asy'ariyah, bukan pandangan ahli sunnah. Itu mereka salah faham. Mereka kata inilah yang orientalis merokkan, orientalis mengambil hujah inilah untuk menyatakan Quran itu bukan daripada Allah. Apa pergi baca orientalis? Ni ada ni. Orang yang ada kedudukan, yang ada title buat cakap gini. Salahnya pergi ambil ilmu, pergi faham roh daripada orientalis. Kita faham sifat kalam itu kena baca daripada Asy'ariyah. Baca pula, baca saja. Kalau tak faham, orang tak panggil faham tu. Jadi heran lah kita. Duk ulang. 2-3 orang tubik Wahabi. Tak marah sikit. Tubik Wahabi duk sebut benda tula je. Apa salahnya pergi bincang ataupun tanya orang yang ahli tentang benda ni? Jelas, senang je. Tak ada pun di kalangan ahli sunnah. Ni mazhab ahli sunnah jemaah lah. Yang menjadi mazhab qaul mu'tamad. Al-Quran itu kalam Allah. Dia bukan kalam yang ditakbir oleh Nabi. Makna Tuhan masuk dalam diri Nabi, Nabi takbir. Tak. Dan bukan juga kalam yang ditakbir oleh Jibril. Tuhan beri makna ke Jibril, Jibril sebut kat bahasa Arab. Bukan. Dan pandangan tu ada tak? Pandangan itu ada. Cumanya, itu bukan pandangan ahli sunnah jemaah. Tibang. Ya, Dr. Wan Yusof. Tibang. Tapi ya, ada di kalangan asatizah jugalah. Orang ada title hebat jugalah. Kata gitu. Jadi kita pelik lah. Benda-benda gini sebenarnya salah faham bila kita ambil ilmu bukan daripada sumbernya. Ni perbincangan panjang ni. Kita dah lah. Malam ni, insyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.